Lelaki ini boleh berbahasa Injil. Bacaan kitab Injil gua Nabi Isa alaihissalam. Dengerin. Kalau kitab Injil Nabi Isa alaihissalam, Makratra kun fayakun. Ipangakal tentera ini makratra setia kandari ipamangklat. Mablan tentera capiau ni namanya saya banyak limbang rahal ni tentera Isa. Boleh juga bercakap dengan malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel. Seperti apa videonya? Kita akan share dalam video kali ini dan kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabar? Didoakan semoga yang tengok video ini Allah berikan kesihatan berpanjangan dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Sahabat semua, saya buat video ini untuk kita ambil pengajaran dan mendapatkan penjelasan yang lebih baik bila mana ada dakwaan-dakwaan daripada orang-orang tertentu daripada pelbagai negara. Meskipun ada orang yang berilmu dah tahu dan anggap perkara ini adalah enteng, dan juga beberapa orang dengan komen, "Alah, ini pun kau nak bahas ke? Alah, ini je yang kau mampu," dan pelbagai lagi. Memang hakikatnya kita sebagai manusia ini tidak dapat nak tutup mulut orang. Tetapi bila kita tidak dapat tutup mulut mereka, sekurang-kurangnya kita buat otak mereka berfikir. Juga bagi saya sendiri, mungkin sebahagian daripada kita perlu untuk mendapat penjelasan agar tidak keliru, apatah lagi terikut-ikut. Kerana hari ini wujudnya orang-orang yang pelik dengan pelbagai pengaruh juga fahaman yang cuba ditaburkan kepada masyarakat. Sebagaimana beredar satu video baru-baru ini yang mengaku boleh berbahasa Injil. Bahasa asli Injil ataupun Bible yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam adalah bahasa Aramaik. Tetapi lelaki ini mengaku boleh berbahasa Injil. Kita akan bandingkan nanti bahasa sebenar Injil dan juga bahasa Injil daripada lelaki ini sendiri. Juga dia boleh mengaku boleh bercakap dengan malaikat dan sebagainya. Jadi jom kita tengok sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ida. Lu mau keluarin tangan kanan apa tangan kiri gua? Nama-nama malaikat. Malaikat-malaikat Allah. Lu dengerin. Ratusan miliar, triliun, miliun, bilion malaikat-malaikat Allah. Kun fayakun. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Mungkar, malaikat Nakir, malaikat Rakib, malaikat Adid, malaikat Mali, malaikat Ridwan, malaikat Rakodra Sangya, malaikat Sandamara Makodra, malaikat Maklandra Samyang Gliba, malaikat Nakodandra Ibangadaya, malaikat Yakodra Sangya Krabakla, malaikat Nakrapagota Dunggala, malaikat Mahola Kajur Samyang, malaikat Drakopagota Dunggala, malaikat Allah. Gua mau tanya sama lu, bahasa Arab apa bahasa Madinah yang menghancurkan kenabian kerasulannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lahir di kota Mekah, wafatnya di Madinah? Ya, mau lo gelar haji, mau lo gelar syekh, mau lo gelar abuya, mau lo gelar habib, gua nggak peduli. Gua nggak nanya gelar masa ataupun pamor. Yang gua tanya bahasa Arab apa bahasa Madinah yang menghancurkan. Sekarang lu hancurin nih ya bacaan kitab Injil gua Nabi Isa alaihissalam. Dengerin. Kalau kitab Injil Nabi Isa alaihissalam, Makratra kun fayakun. Ipangakal tentera ini makratra setia kandari ipamangklat. Mablan tentera capiau ni namanya saya banyak limbang rahal ni tentera Isa biang ko pulau. Tentera yang kapan rahal? Dia tentera yang mempihak din setia klub ni mahal din kontra hal din setia klub. Maka tentera samya din kan angklay ni setia hal din tentera mi kana Rasulullah. Dapat tentera samya kanda ho ni mana Allah. Maka tentera hal din iban nak din samya hal ni angklay din gram ya. Natanya kam daw mada samdra himau. La tentera lebih kecil di bandar kandra biwa angklay din Nabi Isa alaihissalam. Sahabat semua, daripada video tadi terdapat beberapa dakwaan, antaranya ialah yang pertama mengaku boleh berbahasa Injil. Sebagaimana yang kita ketahui, bahasa Injil ataupun Bible yang diturunkan kepada Nabi Isa AS adalah menggunakan bahasa Aramaik, iaitu tulisannya dan juga sebutannya seakan-akan bahasa Arab, dan sebutan Tuhan ataupun Allah dalam bahasa Aramaik adalah seperti ini, dan ia hampir sama dengan bahasa Arab. Tetapi bahasa Aramaik ini tidak digunakan sebagai asas kitab Bible pada setiap penganutnya, kerana setiap orang Kristen hanyalah menggunakan terjemahan sahaja. Juga ramai yang menganggap bahasa asli Bible adalah English. Most Christians don't even know that Jesus spoke Aramaic. Type in language of Jesus Christ. Do it right now on Google. So what was the language? There it pops up. Aramaic. Now the language is a Semitic language. The Semitic languages are Hebrew, Arabic, and Aramaic. Now I want you to type this in. Aramaic, word for God, and watch what pops up. Allah. Oh.
Jesus Christ in his own language called God Ilah. So in Hebrew it's Elohim or Ilah. In Arabic it's Allah. It's a word that's the same in 3 languages. It's not a name. Al means the, La means God. Jadinya kesucian dan juga maksud sebenar dalam beberapa ayat dalam Bible tidak dapat diterjemahkan dengan betul kepada bahasa selain daripada English. Jadinya sahabat semua, ia tidak seperti Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW dalam bahasa Arab dan ianya sampai kepada kita sehingga di Nusantara ini pun dalam bahasa Arab. Kemudian barulah diikuti dengan terjemahan bahasa yang kita fahami. Keaslian kesucian masih lagi terjaga. Kita berbalik kepada lelaki tadi yang mengaku boleh berbahasa Injil. Dengan kita tunjukkan Kristen Ortodoks Syria yang ada sebagian mereka boleh membaca dan juga berbahasa Aramaik seperti ini. دي ملات ملكة يقول لخخوية كل قبل دي كل ملك راف وشاليت ملا كذبا لا شائل لخول خرطوم وأشاف وخستاي وملا ثادي ملكا شائل يقيرة وأخرون لا إيثاي. Dan ini pula bahasa Injil daripada lelaki itu. Curin ya bacaan kitab Injil gua Nabi Isa alaihissalam. Dengerin. Alkitab Injil Nabi Isa alaihissalam makradra kun fayakun dipangangkat tentara ini makradra sabjira kandari babe angkat mabla tentara sabia oleh nama saya banyak limbang rakau ni tentara sabia. Jadinya celah mana yang sama pun saya tidak tahu kerana nampak sangat dah apa yang dikatakan oleh lelaki ini adalah dibuat-buat. Ia lebih kurang sama dengan gufron. Makan tu Mas Ashidi idhasha kashira. Kiranya dia ini adalah Gufron 2.0. Dakwaan yang kedua pula ialah mengenai malaikat. Hari ini dakwaan boleh bercakap dengan malaikat, juga bercakap dengan Allah. Bukanlah sedikit, tetapi banyak ada orang mengaku seperti itu. Sebagaimana video-video sebelum ini. Jibril, turunkan uang. Termasuklah daripada Malaysia sendiri. Kata orang tua tu malaikat Jibril, dia menyamar sebagai orang tua. Sahabat semua perlu diingat bagaimana sifat malaikat. Para malaikat ini hanyalah taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, bukannya perintah manusia, apatah lagi meminta dengan mengarahkan malaikat itu dengan sebagainya, maka ia adalah batil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikah ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh para malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Jadi segala dakwaan bercakap dengan malaikat dan menyuruh malaikat itu adalah tidak benar. Dakwaan yang ketiga pula ialah dakwaan yang kurang jelas dengan mengatakan bahasa Arab ataupun bahasa Madinah yang menghancurkan kenabian. Ia tidak ada kaitan. Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan sebagai perbualan di tanah Arab. Bukan hanya di Mekah dan Madinah sahaja, tetapi banyak kawasan ataupun negara-negara Arab yang memang menggunakan bahasa Arab. Dan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab untuk kita berfikir sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang bermaksud sesungguhnya kami menurunkan kitab itu sebagai Quran yang dibaca di dalam bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal untuk memahaminya. Dan juga berkaitan dengan kenabian Rasulullah SAW telah pun sempurna kerana baginda Nabi dah pun menyempurnakan tugasnya sebagai Rasulullah dengan membawa Islam secara sempurna kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang bermaksud, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku redai Islam sebagai agamamu. Jadi dakwaan oleh lelaki ini tidaklah berasas dan tidak boleh diterima dan wajib ditolak. Untuk pengetahuan sahabat semua, video itu adalah daripada seberang. Jadinya jabatan agama di sanalah yang kena memainkan peranan untuk mengambil tindakan, iaitu Majlis Ulama Indonesia. Tetapi MUI di sana pun sebagaimana kita tengok sampai ke hari ini masih lagi tidak mengambil tindakan kepada Gufron, dan beberapa orang lagi dia masih lagi bebas dan mengeluarkan pelbagai kebohongan. Bukan itu sahaja, malah fahaman yang lain dah pun makin berleluasa. Jadinya terdapat banyak kerja yang perlu dilakukan di sana. Tetapi peliknya, golongan agamawan ini pula ikut sibuk pergi berjumpa dengan penjenayah dunia terbesar, iaitu syaitan Yahoo. Meskipun ianya tidak ada keperluan apatah lagi manfaat kepada umat Islam, yang ada hanyalah menyakiti umat Islam. Sanggup agamawan seperti itu berjabat tangan dengan tagut yang besar? Mungkin tidak semua, tetapi segelintir. Jadi sahabat semua, sebagai kesimpulan, kebanyakan ajaran ataupun fahaman sesat daripada seberang ini ia juga akan masuk ke Malaysia.
ikut disebarkan seperti sebelum ini, seperti ajaran Hadi Minallah yang mengajar pengikutnya sampailah berkata seperti ini. Dunia ini ya wujudnya adalah seorang manusia laki-laki loh. Karena di sini nggak ngajarkan aneh-aneh. Kalau hanya bilang kontol. Ajaran ini pernah bergerak secara terbuka di Malaysia, siap buat anugerah lagi dan sebagainya. Juga ajaran Milah Abraham yang mana artis Malaysia sendiri pun terjebak sekali. Ia yang juga bermula daripada seberang dan cuba disebarkan di dalam Malaysia. Rasul Baharu dan sebagainya. Meskipun mereka dah difatwakan sesat, tetapi boleh jadi mereka masih lagi bergerak dan aktif secara sembunyi. Jadinya adalah perlu untuk kita rakyat Malaysia ini tidak mudah terikut-ikut dengan perkara-perkara yang pelik, apatah lagi yang menjanjikan syurga, mempunyai karamah dan sebagainya. Kita perlulah berhati-hati dan tidak mudah terikut-ikut. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, subscribe dan share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.